Selamat sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada semua, terutamanya kepada pensyarah yang dikasihi, yaitu Dr. Wesley Kong Liang Sun. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian sejarah makanan, di mana kami diberikan tugasan untuk mengkaji sejarah makanan yang kami pilih. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elisha Esther Jaimon dan saya adalah pelajar daripada Kolej Kejururawatan Sains dan Kesihatan Adventist. Nombor ID saya ialah 2020015 dan saya adalah daripada batch 2023/1. Seperti yang Anda lihat, tajuk kajian makanan yang saya pilih pada kali ini ialah ambuyat. Mungkin kalian pernah mendengar perkataan ambuyat, bukan? Sebelum saya meneruskan slide saya yang seterusnya, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Mangga dipetik, mencari delima, pasuk dilanggar, begini jadinya. Telinga lembek, diberi nama, baru ku dengar, ini ceritanya. Dalam slide ini, saya akan menerangkan tentang sejarah ambuyat. Ambuyat merupakan sejenis hidangan yang diperbuat daripada sagu rumbia, di mana sagu tersebut boleh diperolehi daripada bahagian dalam batang pokok rumbia. Kebanyakan orang Brunei pada zaman dahulu kala mempunyai pekerjaan sebagai nelayan, petani, ataupun pekebun. Jadi, amatlah lazim bagi orang Brunei untuk memerlukan nasi kerana nasi adalah produk kompleks karbohidrat yang memberi peranan penting bagi tubuh badan untuk mendapat tenaga yang diperlukan dalam menjalani aktiviti seharian. Namun, apabila hasil tuaian padi tidak berapa mengeluarkan hasil, penduduk Brunei menggantikan nasi dengan sagu. Mereka menjadi kreatif dengan pemakanan sagu sehingga terhasilnya ambuyat. Ada sumber menyatakan bahawa puak Melayu Brunei yang memperkenalkan ambuyat pada awalnya. Namun, ada juga yang menyatakan puak Bisaya. Memakan sagu untuk menggantikan nasi adalah sesuatu yang unik dan hanya diperolehi di kalangan penduduk Borneo termasuk Brunei. Sesetengah catatan sejarah juga ada menyatakan bahawa biji sagu adalah di antara pemberian hadiah yang diberikan daripada pemerintah Brunei kepada peniaga-peniaga Eropah untuk pelancong yang singgah untuk berniaga di Kepulauan Borneo pada zaman abad ke-14 dan juga pada zaman ke-15. Pada era zaman Perang Dunia Kedua, Brunei dan Kepulauan Borneo, iaitu dulu di bawah nama British Borneo, telah dijajahi oleh tentera Jepun dalam tahun 1941. Penduduk mengalami masa yang sukar apalagi dengan kekurangan produksi makanan utama bagi warga Borneo, yaitu nasi. Mereka kemudian memilih sagu sebagai sumber alternatif kepada diet pemakanan mereka. Ini adalah salah satu cara bagi mereka untuk meneruskan kehidupan di bawah jajahan tentera Jepun pada masa itu. Ambuyat dinikmati oleh suku kaum Brunei, Bisaya, Bajau, Kadazan, Kedayan, Dusun, dan juga Sino. Namun, adakah Anda mengetahui bahawa ambuyat turut dinikmati oleh suku kaum Molupo dan juga Papua? Apa yang berbeza hanyalah pada nama panggilan,
yaitu papeda. Seterusnya adalah bahan-bahan asas untuk membuat ambuyat. Ambuyat boleh disediakan dengan mudah, tetapi perlu mematuhi cara penyediaannya dengan tepat. Sedikit kesilapan boleh menyebabkan ambuyat Anda tidak menjadi atau tidak sama dengan ambuyat yang sebenar. Berikut adalah bahan-bahannya, yaitu tepung sagu rumbia, 4 cawan air, dengan juga air panas. Seterusnya adalah cara-cara penyediaan ambuyat. Ambuyat mempunyai warna yang putih dan tekstur yang seakan-akan seperti gam. Ianya sedikit melekit dan lebih selesa dimakan dengan menggunakan candas, yaitu sejenis chopstick tempatan. Ambuyat lebih enak dimakan semasa ianya masih panas, serta dicecah dengan pelbagai jenis kuah seperti kuah kari, kuah ikan rebus, kuah tempoyak, dengan juga kuah ikan. Karena mempunyai rasa yang tawar, ambuyat bergantung pada kuah yang digunakan, dan kuah yang selalunya mempunyai rasa yang lebih hebat, yaitu lebih asam dan pedas. Ambuyat juga tidak perlu dikunyah dan ia boleh terus ditelan. Berikut adalah proses atau langkah-langkah untuk membuat ambuyat ini. Langkah yang pertama ialah sagu dicampur dengan 4 cawan air dan mendapkan selama 10 menit. Seterusnya, tuang air dan masukkan sagu ke dalam bekas yang tahan air panas, dan bancukan sagu dengan air panas yang baru mendidih. Seterusnya, kacau sehingga sebati dan masak sehingga sagu kelihatan jernih dan likat seperti gam, dan ini menandakan bahwa sagu itu telah pun masak. Bagi slide yang seterusnya, bilakah ambuyat ini dihidangkan? Suatu ketika dahulu, ia dihidangkan sebagai menu harian dan hidangan wajib semasa hari-hari istimewa seperti perkawinan serta hari keramaian kaum berkenaan. Saya telah beralih ke slide yang terakhir, yaitu simbolik tentang makanan ambuyat ini. Secara simboliknya, ambuyat ini dikenali sebagai tuah dan kegembiraan bagi masyarakat Cina. Ambuyat ini juga mempunyai pantang larangnya. Pada zaman dahulu, jika ada kematian, ahli keluarga si mati tidak dibenarkan memakan ambuyat ketika mayat masih berada di dalam rumah. Jika ahli keluarga berkeras hendak memakan, jasad si mati akan menjadi sangat lembut dan melekit seperti ambuyat. Sebelum saya mengakhiri slide saya, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah lagi pantun bagi menutup presentasi saya. Gunung Dato tidak bercucu, Gunung Daik bercabang 3. Segala info diharap membantu, semoga menjadi panduan semua. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih.